أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، وبالخير يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dilimpahi sakinah mawaddah rahmah, dan semoga kita dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ya. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada hari ini, ya, pada minggu ini. Ya, alhamdulillah dapat lagi kita bertemu dalam majlis, orang kata apa, kuliah kita pada pagi yang mulia ini. Ya, alhamdulillah. Sesungguhnya tuan-puan, bagaimana Nabi sebut, ya, bagaimana Nabi bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan dirinya dengan kebaikan, dengan kebajikan. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Ilahi kerana Allah pilih kita sama-sama pada pagi yang mulia ini untuk mendapat suatu mutiara kata, untuk mendapat suatu ilmu di mana untuk kita gunakan dalam kehidupan kita seharian, ya, pada anak-anak kita, ya, pada keluarga kita dan sebagainya. Ya, alhamdulillah tuan-puan. Kerana ramai lagi di luar sana, ya, ramai lagi di luar sana yang sedang nyenyak dengan tidur. Ya, tapi Allah pilih kita pada pagi yang mulia ini mesti ada sebab. Ya, berjuta berbilion orang dekat luar sana, ya, tengah buat benda lain, tapi Allah pilih kita untuk kita dapatkan ilmu pada pagi yang mulia ini. Jadi makanya dekat sini Allah nak berikan kebaikan kepada kita. Ya, alhamdulillah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Ya, saya nak tekankan kat sini, wa bil walidaini ihsana. Mana? Okey, kita pergi kepada mafhumnya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-23, mafhumnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Ya, wabil walidaini ihsana. Dalam ayat ini dan dalam dalil ini Allah SWT menekankan dekat sini, ya, yang pertama sekali, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu. Ya, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu ketika mereka masih hidup ataupun mereka telah tiada. Itu maksudnya. Ya. Yang pertama sekali tuan-puan, yang pertama sekali yang saya nak highlightkan dekat sini, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah suatu dosa besar, suatu dosa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya. Okay, sebab kat sini Allah SWT merintahkan kepada kita jangan kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey.
Itu yang pertama. Dan yang kedua dekat sini, Allah SWT menekankan kepada kita supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sebab apa tuan-puan? Kunci kebahagiaan kita sebagai seorang anak, kunci kejayaan kita sebagai seorang anak, kunci ketenangan hidup kita sebagai seorang anak adalah berbakti kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah tuan-puan, pada pagi yang mulia ini kita akan pergi lebih jauh lagi. Ya, kita akan pergi lebih jauh lagi ya tentang berkenaan dengan berbakti kepada kedua ibu bapa adalah kunci keberkatan hidup. Ya, insya-Allah kita akan pergi lebih jauh lagi pada pagi ini. Ya, alhamdulillah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ya undang-undang alam mengatakan bahawa orang yang sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada pagi, petang, siang, malam. Ya, tetapi apabila dia tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya, maka segala amalannya, maka semua amalannya terbatal. Ya, maka segala amalannya terbatal, tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai contoh, ya kita ni rajin sangat, ya kita rajin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rajin pagi, petang, siang, malam dan lagi bulan Ramadan kan. Okey, kita buat pelbagai kebaikan, kita buat pelbagai kita buat pelbagai kebaikan, ya. Kebajikan dan sebagainya. Tapi di sebalik itu kita ada bergaduh dengan ibu bapa kita sebagai contoh. Kita ada bermasam muka dengan ibu bapa kita. Maka dekat situ Allah kata apa? Allah kata terbatallah segala amalan kita apabila kita ada berperang ataupun bergaduh ataupun bermasam muka dengan kedua ibu bapa. Ya, sebagai contoh lagi tuan-puan, ya setiap tahun ya sekarang ni ya dah boleh untuk pergi haji dan umrah. Ya, dah boleh untuk pergi menunaikan haji dan umrah. Kita pun pergilah menunaikan haji dan umrah. Kita pun buatlah segala kebaikan, segala kebajikan, tolong orang dan sebagainya, berkhidmat sana sini dan sebagainya. Ya, sedekah sana sini kita edarkan dan sebagainya. Tapi apabila kita menderhakai ibu bapa, maka hati kita tidak akan pernah tenang. Sebab apa tuan-puan yang dirahmati oleh Allah? Kehidupan kita, hidup kita, kejayaan kita pada hari ini terletak sejauh mana? Ya, terletak sejauh mana redha ibu bapa kepada kita. Ya, redha ibu bapa kepada kita. Sebagaimana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahawa Nabi kata sungguh terhinanya. Nabi sebut 3 kali tuan-puan. Terhina dan terhina. Yang terhina ni apa? Okey, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau sebut terhina tu ya Rasulullah? Sampai 3 kali kan? Okey, sahabat bertanya. Lalu Rasulullah kata apa? Seseorang yang mempunyai kedua ibu bapanya yang masih hidup ataupun yang telah uzur, tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-puan, hadis sahih yang ini, Nabi kata tuan-puan, barang siapa yang waktu hidup dia berkesempatan hidup dengan kedua ibu bapanya, sama ada ya dah tua ke ya, walaupun dah tak ada ke, tapi dia tidak dimasukkan syurga ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini Nabi kata terhinalah ia. Ya, hina tuan-puan bila kita ada ibu bapa tapi kita tak gunakan kunci syurga kita ini dengan sebaiknya. Ya. Okay, sebagaimana kan kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi yang sangat-sangat masyhur, di mana ketika Nabi menaiki mimbar. Ketika Nabi menaiki mimbar tuan-puan, ya, hadis yang sangat masyhur ini, ya, bila Nabi naik pada mimbar yang pertama, Nabi amin. Mimbar yang kedua, Nabi amin. Dan mimbar yang ketiga juga Nabi amin. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Lalu Nabi kata apa tuan-puan? Yang pertama aku mengaminkan, ya. Yang pertama Nabi kata, rugilah orang yang apabila mendengar orang berselawat kepadaku tetapi dia tidak menjawab selawat tersebut. Sebagai contoh tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata barang siapa yang tidak menjawab selawat tersebut maka rugilah ia. Rugilah ia.
Bila kita dengar orang berselawat ke atas Nabi, maka sambutlah selawat tu. Itu yang pertama Nabi kata. Rugi bagi orang yang tidak menyambut selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, tanya lagi pada para sahabat, wahai Rasulullah, apa yang kau mengaminkan wahai Rasulullah? Lalu Nabi kata apa tuan-puan? Nabi kata rugilah mereka yang berkesempatan hidup dengan kedua ibu bapa mereka tetapi tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi tuan-puan. Bila kita ada mak dan ayah kita yang masih hidup ataupun yang telah tiada, rugi lagi bila mak ayah kita masih hidup. Kita tak gunakan keberkatan yang ada pada mereka, dan kita tidak dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka kat situ rugilah kita. Sebab apa? Kita dah ada kunci kebahagiaan, kita dah ada kunci syurga tu depan mata kita, tapi kita tidak menggunakan dengan sebaiknya. Kemudian yang ketiga, tanya lagi pada para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, apa yang kau mengaminkan wahai Rasulullah? Rasulullah kata apa? Rugilah mereka yang apabila mereka ini sempat ataupun Allah pilih mereka ini masuk dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa mereka. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dah berapa Ramadan dah? Hari ini kita dah 14 Ramadan. Alhamdulillah kita dah 14 Ramadan tuan-puan. Dan lebih kurang dah 2 minggu kita dalam fasa bulan Ramadan. Kita fasa bulan Ramadan ni tuan-puan, Nabi kata apa? Rugilah bagi mereka yang Allah dah pilih untuk hidup dalam bulan Ramadan tetapi Allah tak ampunkan dosa dia. Sangat-sangat rugi. Sebab apa tuan-puan? Sebagaimana malaikat beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat kata apa? Malaikat kata, sambutlah Ramadan ini, peluklah ia, sambutlah ia dengan penuh kegembiraan. Sambutlah Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Sebab apa tuan-puan? Pada setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu taubat. Allah buka seluas-luasnya pintu langit kepada kita. Bila kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Gunakan kebaikan dan keberkatan dalam bulan Ramadan ni untuk banyak memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang tuan-puan, kalau kita tak mampu, kalau kita sebagai contoh kita tak sihat, kita terlampau busy untuk kita solat taubat dan sebagainya, Nabi ajarkan apa? Perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita istighfar dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang mudah-mudahan dengan istighfar kita, dengan keberkatan istighfar kita, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan terima segala amalan kita dan Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada bagaimana kita nak berbakti kepada ibu bapa kita yang masih hidup. Dekat sini bila kita ada ibu bapa yang masih hidup, macam mana kita nak berbakti ni? Ada yang bertanya, Ustazah, macam mana cara saya nak berbakti kepada mak dan ayah saya yang masih hidup? Dan macam mana saya nak berbakti kepada ayah saya yang telah pergi, yang telah meninggal dunia? Kita pergi yang pertama. Yang pertama sekali tuan-puan, bagaimana kita nak berbakti kepada ibu bapa yang masih hidup? Yang pertama sekali tuan-puan, jangan tunggu kita kaya baru kita nak berbakti kepada mereka. Sebagai contoh tuan-puan, dekat sini bila kita dapat gaji, kita asingkan sikit. Duit gaji kita, kalau kita mampu untuk bagi RM10, mampu bagi RM100, mampu bagi RM1000 kepada ibu bapa kita, asingkan dan kita bagi kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan dengan duit yang kita bagi, dekat situlah ada keberkatan, dekat situlah ada keberkatan dalam rezeki kita. Sebab apa Nabi kata keberkatan tu maksudnya sedikit tapi dia mencukupi. Bila tidak ada keberkatan dalam rezeki kita, banyak macam mana pun yang kita dapat tapi tidak berkat. Tidak berkat ni bermaksud cepat habis, cepat habis. Lepas tu ada je benda-benda yang menghabiskan duit tu. Itu maksudnya. Okey. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dekat sini saya nak tekankan,
Ya, bila seorang lelaki sudah berkahwin. Bila seorang lelaki yang sudah berkahwin, ada yang bertanya, Ustazah, macam mana tanggungjawab seorang anak lelaki yang dah berkahwin? Bagaimana tanggungjawab dia? Pada siapa sebenarnya? Tanggungjawab seorang suami apabila sudah berkahwin, tuan-puan, yang pertama sekali adalah kepada isterinya, kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat barulah jatuh kepada ibu bapa. Ya, bukan bila kita dah berkahwin, ya, yang seorang lelaki, bila kita dah berkahwin kita nak kena tanggung mak ayah kita, bukan. Dalam Islam, ya, dalam Islam Nabi dah ajarkan kepada kita tanggungjawab seorang suami bila sudah berkahwin, yang pertama sekali menjaga isteri dan anak-anak. Isteri dan anak-anak, jaga dan beri nafkah yang secukupnya. Bila kita dah bagi nafkah yang secukupnya, lebihan duit tu baru boleh kita bagi ibu bapa. Selagi tak cukup kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, kita tak boleh bagi kepada ibu bapa kita. Tak boleh. Sebab itu tanggungjawab kita yang utama. Kadang-kadang orang keliru. Macam mana Ustazah tanggungjawab saya ni, Ustazah? Okey. Jadi dekat sini jelaslah bahawa tanggungjawab seorang suami adalah mendahulukan isteri dan anak-anak. Kemudian kalau ada lebih, ya, sikit, boleh bagi kepada ibu bapa. Okey. Itu tanggungjawab sebagai seorang suami. Kemudian tuan-puan, yang kedua, memberi kasih sayang dan perhatian. Seterusnya meluangkan masa bersama ibu bapa kita. Ya, jika kita ni ada ibu bapa lagi, ya, luangkan masa dengan mereka. Ya. Kalau kita jauh, ya, telefon selalu, tanya khabar mak dan ayah kita macam mana, ya, tanya khabar mereka. Ya, tanya khabar sihat ke, dah makan ke, ya. Sebab apa tuan-puan, ibu bapa kita ni sentiasa menunggu panggilan daripada anak-anaknya, tapi mereka ni tak minta pun. Ya, mereka tak minta pun. Takkanlah mereka nak call cakap apa, mak ayah tunggu, ya, mak ayah tunggu je. Anak-anak nak call, tak adalah mak ayah nak minta macam tu. Tapi faham-fahamlah, bila kita sebagai seorang anak, lagi bila kita dah berkahwin, telefon selalu. Tak sempat telefon, mesej selalu, WhatsApp selalu, tanya khabar mereka. Ya, dah makan ke belum, ya. Tunjuk yang kita ni care kepada mereka. Tunjuk pada kita ni sayang mereka, ya. Tunjuk pada kita ni care, ya. Apa yang mereka lakukan, buat apa tu mak, ya. Buat apa dekat rumah, dah makan ke belum, sihat ke tidak, tanya. Ya, tanya benda-benda yang macam tu. Walaupun kita rasa benda tu benda remeh, tapi benda tu sangat besar, impaknya sangat besar kepada ibu bapa kita, tuan-puan. Ya. Selain itu, bawa anak bini kita ziarah mak ayah kita. Sekarang ni kan dah masuk bulan Ramadan kan, ya. Dah masuk bulan Ramadan, mana yang berkesempatan, ya, untuk menziarahi ibu bapa dekat kampung, cuba luangkan masa. Cuba luangkan masa datang untuk berbuka puasa. Kadang-kadang mak ayah kita ni buka puasa seorang-seorang je. Ya, tunggu anak, takkan nak telefon anak, cubalah buka puasa sama-sama. Tapi kadang-kadang ibu bapa kita ni, dia tak nyatakan hasrat tu. Sebab apa tuan-puan? Sebab dia tak nak menyusahkan anak dia. Dia tak nak menyusahkan anak dia. Tapi kita sebagai seorang anak, faham-fahamlah. Ya, faham-fahamlah. Ya, kalau mak ayah kita tu dah seorang-seorang. Contohnya, bila mak kita dah tak ada ayah. Bila ayah kita dah tak ada mak, dah tak ada isteri. Maksudnya di antara mereka dah pergi, jadi mereka seorang-seorang. Ya, mereka rasa sunyi. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang anak, gembirakan mereka. Ya, gembirakan mereka, berbakti kepada mereka. Ya, bagaimana kalau kita tahu, ya, satu ayat ni kata apa? Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita erat-eratkan. Kan ada satu lagu kan? Ada satu lagu Aidilfitri kan? Yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita eratkan. Yang jauh tu kita call selalu, kita tanya khabar. Yang dekat kita eratkan lagi. Yang dekat kita jumpa, ya. Kita bertanya khabar dan sebagainya. Okey, itu di antara cara berbakti kepada ibu bapa yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, tidak lupa mendoakan kebaikan kepada ibu bapa kita. Mendoakan kebaikan tu macam mana tuan-puan? Bagaimana Nabi ajarkan kepada kita? Doa kepada kedua ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, doakan kepada kedua ibu bapa kita. Ya, sebagaimana dalam satu hadis Nabi yang sangat-sangat masyhur, Nabi kata apa? Apabila matinya ada Adam, maka terputus segala amalannya melainkan 3 perkara. Ya, 3 perkara ni apa tuan-puan? Yang pertama sekali, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain dan diamalkan. Sebagai contoh tuan-puan, kita ada anak-anak. Ya, kita
tinggalkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, tak semestinya kita perlu menjadi seorang ustaz ataupun ustazah untuk kita menyampaikan ilmu. Okey, kalau kita seorang suami, kita jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang suami, ya, tegur anak isteri kita, ya. Sebagai seorang isteri, tegur suami kita bila ada buat salah, ya. Tegur anak-anak kita. Sebagai contoh, kita ajak mereka solat, ajar mereka solat. Ya, sebagai contoh, itu contoh. Ya, itu contoh yang paling dekat dengan kita, ya. Itu contoh paling dekat dengan kita. Kita ajar anak-anak kita solat. Lalu bila kita dah tak ada anak kita ni solat, gunakan ilmu yang kita ajar tu ke arah kebaikan. Jika sampai pula kepada kawan-kawan, solatlah, mak ayah kata kalau solat ni bila kita jaga solat, maka Allah akan jaga kita. Sebagai contoh, kita share tentang ilmu agama, lalu mereka amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan kepada anak-anak. Itulah yang akan bawa saham tu ke dalam syurga. Itulah saham yang akan bawa kita ke dalam akhirat nanti. Okey, kemudian yang kedua tuan-puan, 3 perkara yang kedua adalah sedekah yang jariah yang berterusan. Ya, sedekah jariah yang berterusan. Sebagai contoh tuan-puan, ya, kita sebagai contoh, ya, kita hulurkan bantuan, ya, kita sedekah sebagai contoh kan, dekat surau ni, kat surau yang ni kan, dekat surau Seremban ni. Dekat sini ada tulis, kalau kat bawah ni ada tulis bagi nombor akaun dan sebagainya kan, untuk pembinaan surau, untuk ceramah, tazkirah dan sebagainya. Okay, sebagai contoh yang paling dekat, saya bagi contoh, ya. Kita hulurkan bantuan, kita hulurkan sumbangan. Sebagai contoh, ya, karya surau ni menggunakan sedekah kita tu ke arah kebaikan, ya, pembinaan surau, ya, dan beri kepada ustaz-ustazah ceramah dan sebagainya. Saham-saham tu, ya, kita akan bawa berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bawa saham tu jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah saham-saham ni adalah sedekah jariah yang bermanfaat, yang berterusan, di mana kita akan dapat saham tu selagi mana mereka mengamalkan apa yang kita buat. Selagi mereka menggunakan apa yang kita sedekahkan, kita akan dapat saham tu. Okay, kemudian yang ketiga, Nabi kata apa? Doa anak yang soleh. Yang bagaimana saya ajarkan tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amalkan doa ni tuan-puan, sebagaimana Nabi kata, nak tahu, nak kenal sama ada diri kita ni anak yang soleh ke tidak. Macam mana kita nak kenal sama ada kita ni anak yang soleh ke tidak? Caranya dengan cara apa? Dalam satu hari tu kan, kita boleh menilai banyak mana kita mendoakan kepada kedua ibu bapa kita. Cuba kita tengok dan cuba kita selami hidup kita sebelum ni kan. Okey, cuba kita tengoklah paling mudah semalam. Berapa kali kita doakan mak ayah kita? Nabi kata kat situ, nak tahu kita ni anak yang soleh dan soleha, tengok berapa banyak kita mendoakan ibu bapa kita dalam kehidupan kita seharian. Jadi tuan-puan, amalkan selalu bila solat, ya, banyakkan doa kepada kedua ibu bapa kita. Kalau kita tak hafal doa yang tadi saya sebutkan tadi, cara paling mudah adalah dengan kita doa secara bahasa Melayu je. Dalam bahasa Melayu je tuan-puan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku sejak kecil lagi. Ya, kita doakan kepada kedua ibu bapa kita. Ya, insya-Allah doa tersebut Allah akan sampaikan kepada ibu bapa kita, insya-Allah. Dan itu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita pergi kepada dalil surah Al-Isra. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahadakuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ma maknaha? Di sini saya nak tekankan apa tuan-puan? Mafhumnya di sini, jika salah seorang antara keduanya, iaitu kedua ibu bapa kita sudah tua ataupun sudah uzur, maka janganlah sesekali kita mengatakan perkataan, dalam Al-Quran Allah sebut perkataan uffin, ataupun dalam bahasa Melayu saya terjemahkan, janganlah sesekali kita gunakan perkataan kepada mereka, dan jangan membentak
dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Kat sini tuan-puan, Allah SWT jelaskan kepada kita, bila kita ni dah ada ibu bapa yang telah uzur, ya, kita dah ada ibu bapa yang telah uzur, jaga hati mereka. Jangan sesekali menggunakan perkataan dekat situ. Ya, tapi zaman sekarang tuan-puan, ya, kebanyakan kita tak dengar. Ya, anak-anak sebut dan mereka sebut apa? Mereka sebut apa tuan-puan? Okey. Sebagai contoh, ya, kita ganti perkataan ni dengan benda lain. Sebagai contoh dekat sini, ya, sebagai contoh zaman sekarang orang tak sebut sebab tahu ni tak bersebut kan. Okey, jadi diubah dia. Okey. Sebagai contoh tuan-puan, kita ni tak boleh kita nak marah mak dan ayah kita. Contoh, ya, mak bangun pagi mak tak masak. Kita tak ada hak untuk kita nak marah mak kita. Kenapa mak kita tak masak? Kita tak ada hak langsung. Ya, kemudian zaman sekarang kita dengar, ya, anak-anak sekarang kadang-kadang tengking ibu bapa mereka sendiri tuan-puan. Tengking ibu bapa sendiri. Ya, bila ibu bapa kejut untuk solat subuh, okey, dia jawab apa? Dia tengking, dia kata suka hatilah. Suka hatilah saya tak nak solat pun. Hidup saya, kubur saya. Ada ya macam tu tuan-puan. Bila kita ajak kepada kebaikan, mak ayah ni tegur anak-anak tapi mereka tak nak terima. Kemudian tinggi suara kepada ibu bapa. Ya, kadang-kadang kita pernah dengar kan? Kita pernah dengar kalau biasa kita tengok TV kan, ada contoh-contoh. Ya, contoh-contoh. Yang apa? Contoh-contohnya di mana anak tinggikan suara kepada ibu bapa. Ya. Sama ada berbohong, tarik muka ataupun berdendam kepada kedua ibu bapa. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik tuan-puan. Ya, semoga anak-anak kita dijauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Na'udzubillah min zalik. Tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke kalau kita ni nak merajuk dengan mak ayah kita? Apa hak kita nak merajuk dengan kedua ibu bapa kita tuan-puan? Kita sebenarnya tidak ada hak langsung tuan-puan. Ya, kita tidak ada hak langsung untuk kita bermasa muka dengan mak ayah kita. Kita tidak ada hak langsung untuk kita merajuk dengan mak ayah kita. Kita tidak ada hak langsung untuk kita tarik muka ataupun berdendam dengan mak dan ayah kita. Kita sebenarnya tidak ada hak langsung tuan-puan. Ya. Sebab apa? Sebab redallahu fi ridha walidain. Redha Allah itu terletak pada redha kedua ibu bapa. Ya, redha Allah itu terletak kepada kedua ibu bapa kita. Jika ibu bapa kita tak redha kepada kita, maka tuan-puan, Allah juga tidak redha kepada kita. Ya, Allah tidak redha kepada kita. Tuan-tuan mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada dosa. Ya, tadi saya sebutkan tadi kan. Dosa ini Nabi ajarkan kepada kita ada dua cabang, dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil ini, sebagai contoh dosa kecil ni apa? Dosa kecil ni sebagai contoh kita membazir, ya, membuang masa, kita mendengar lagu-lagu yang melalaikan, itu dosa-dosa kecil. Tapi dosa-dosa besar ni apa? Dosa besar ini adalah dosa di mana dosa apabila kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa besar ini juga apabila kita menderhakai ibu dan bapa kita. Itu dikatakan dosa-dosa besar. Ya, kalau kita derhaka kepada kedua ibu bapa ni bukan dosa kecil ya anak-anak sekalian. Bukan dosa-dosa kecil, itu adalah dosa-dosa yang besar yang Nabi sebutkan. Ya, Nabi kata bila kita menderhakai ibu bapa, ya, Allah dah letakkan kita itu sebagai anak yang derhaka. Allah dah letak kita sebagai anak yang neraka. Ketahuilah tuan-puan, jika hari ini, pada saat ini, bila kita kecilkan hati mak dan ayah kita, ya, kita bagi mak ayah kita sedih dengan perangai kita, ketahuilah bahawasanya saat itu dan pada waktu itu Allah dah cop kita ni sebagai anak yang neraka. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar tuan-puan. Jadi kita ni tidak ada hak langsung untuk kita nak, tak ada hak langsung untuk kita nak kecil hati dengan mak ayah kita. Ya, kita tak ada hak langsung tuan-puan. Ya. Dan itu tuan-puan, kita pergi kepada antara akibat. Akibat yang Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan di dunia lagi kepada anak yang derhaka ni apa? Antara akibat di dunia apabila kita tidak taat kepada kedua ibu bapa, yang pertama sekali Nabi sebutkan apa? Mereka yang tidak taat kepada kedua ibu bapa, hidup mereka tidak pernah bahagia. Hidup mereka tidak akan bahagia. Ya? Hidup mereka tidak akan bahagia. Sebagaimana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim mengatakan bahawa
Setiap dosa yang akan dilewatkan balasannya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali derhaka kepada kedua ibu bapa. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghukum kepada pelakunya semasa di dunia lagi, sebelum mati. Maksud dekat sini tuan-puan, ya, hadis dekat sini Nabi nak jelaskan kepada kita, bila kita derhaka kepada kedua ibu bapa, bukan Allah nak balas tu dekat akhirat nanti, bukan. Di dunia lagi Allah dah balas. Ya, Allah dah balas di dunia lagi. Kemudian di akhirat pun disambung lagi. Ya, disambung lagi balasan tersebut. Allahu Akbar. Ya, kemudian yang kedua, ya, antara akibat di dunia yang bila kita tidak taat kepada kedua ibu bapa, azab di dunia dan di akhirat. Ya, Allah SWT kurniakan azab di dunia dan di akhirat kepada anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Tuan-puan dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada satu kisah di mana, ini satu kisah benar, ya, satu kisah benar di mana seorang pemuda ni, ya, seorang pemuda ni dia bangun pagi. Dia bangun pagi tuan-puan, dia buka tudung saji, tapi mak ayah dia, ibu dia tak buat sarapan pagi. Hari tu ibu dia tak buat sarapan pagi. Lalu dia marah. Dia marah, dia buka pintu bilik, ya, dia buka pintu bilik, dia balik penyapu dekat mak dia. Dia kata apa? Kenapa mak tak buat sarapan untuk saya? Kenapa mak tak buat sarapan untuk saya? Saya lapar ni. Okey, lalu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisah benar ya tuan-puan. Lalu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia marah-marah, dia keluar rumah. Bila dia keluar rumah tuan-puan, dengan kuasa Allah, ya, bila dia naik motor, dia aksiden, dia mati di tempat kejadian. Dia mati di tempat kejadian. Sebab itu nak katakan bahawa dekat sini, bagaimana hadis Nabi sebutkan tadi, balasan mereka yang derhaka kepada ibu bapa ni tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bayar cash dekat dunia. Allah akan bayar cash terus dekat dunia. Kemudian dekat akhirat pun ada sambungannya nanti. Ya, sebab itu tuan-puan, ya, jagalah hati mak ayah kita, jangan sampai mereka kecil hati dengan kita. Ya, jangan sampai mereka rasa sedih dengan sikap kita. Ya, kadang-kadang kita tak perasan benda-benda macam tu, benda-benda yang kita rasa benda yang remeh. Ya, kadang-kadang kita rasa benda yang remeh, ya, benda yang mak ayah kita tak ada apa ni, mak ayah okey je ni kan. Tapi benda-benda macam tu, ya, menyebabkan kita ni dicop sebagai anak yang derhaka. Ya, sebagai contoh bila nak balik raya, ya, sebagai contoh, ya, kita pun dah nak masuk kepada Syawal nanti kan, lagi 2 minggu insya-Allah. Ya, kalau boleh bila nak balik raya nanti, jenguklah mak ayah kita, ziarahlah mak ayah kita. Jangan bila raya kita tak balik kampung, tak jenguk mereka. Luluh hati mak ayah tuan-puan. Luluh hati mereka bila teringatkan anak-anak, tapi anak-anak tak tanya khabar, tak telefon, tak datang jenguk mereka, ya. Jangan sampai kita dicopkan sebagai anak-anak yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-puan dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada cara berbakti kepada kedua ibu bapa kita yang telah tiada. Ya, bila kita ni ada ibu bapa tapi telah meninggal dunia, bagaimana amalannya? Bagaimana, ya? Ada yang tanya, Ustazah, bagaimana amalannya Ustazah? Saya nak berbakti kepada ayah saya yang telah tiada. Ya, ayah saya tuan-puan, ya, ayah saya Haji Azmi bin Ma'zin, ya, telah meninggal dunia disebabkan COVID. Ya, disebabkan COVID. Mohon sedekahkan Al-Fatihah ayah saya. Semoga ayah saya ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya, tuan-tuan dimati oleh Allah SWT, bagaimana cara untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita yang telah tiada? Okay, yang pertama sekali, mendoakan mereka. Ya, gunakan doa yang Nabi ajarkan tadi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita boleh gunakan doa yang tadi, ataupun kita boleh guna doa dalam bahasa Melayu. Kita doa saja, insya-Allah Allah faham. Doa dalam bahasa apa sekalipun Allah tetap faham. Ya, Allah faham. Kalau kita doa dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Belanda dan sebagainya, Allah tetap faham doa kita. Ya, Allah tetap akan sampaikan kepada ibu bapa kita. Ya, semua dimati oleh Allah. Kemudian yang kedua, sedekah. Buat amalan dan sedekahkan pahala kebajikan yang kita buat tu untuk mak dan ayah kita. Sebagai contoh tuan-puan, kita sedekah. Ya, sebagai contoh hari ini kita sedekah. Ya, kita sedekah, kita cakap, ya Allah ya Tuhanku, dengan keberkatan aku sedekah pada hari ini tuan-puan, aku sedekah ni, aku khaskan pahala ni, aku sedekahkan kepada arwah ayah. Ya, sebagai contoh, aku sedekahkan pahala ni, aku sedekahkan kepada arwah emak. Ya, insya-Allah tuan-puan, dengan setiap
sedekah pahala kita kepada ibu bapa kita yang telah tiada, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan sampaikan pahala tersebut kepada mereka. Ya, sebagai contoh lagi, dalam bulan Ramadan kan kita baca Al-Quran, kan kita mengaji kan. Bila kita buka Al-Quran, ya, kita niat sebelum kita baca, ya Allah, ya Tuhanku, aku mengaji pada hari ini, ya, aku mengaji ni, aku sedekahkan semua pahala aku mengaji ni. Bila aku ada pahala dalam mengaji ni, ya Allah, aku sedekahkan kepada arwah emak, aku sedekahkan kepada arwah ayah, ya Allah. Sampaikanlah sedekah ini kepada mereka, ya Allah. Maka insya-Allah tuan-puan, dengan sedekah kita, dengan bacaan Al-Quran kita tadi, maka Allah akan sampaikan kepada mereka. Bahagia mereka dekat sana tuan-puan. Bahagia mereka walaupun mereka dah tak ada, tapi pahala tu sentiasa mereka dapat. Pahala sentiasa mengalir pada mereka. Ya. Sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita tuan-puan, ya, bila kita mengaji, bila kita istighfar, ya, kongsikan pahala kepada mak ayah kita. Bagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Nabi kata apa? Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat seseorang yang soleh di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lalu orang soleh ni dia kata apa? Wahai Allah, bagaimana aku dapat pangkat ini, ya Allah? Dia kata, wahai Allah, bagaimana aku dapat pangkat ini, ya Allah? Lalu Allah kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dengan istighfar anakmu kepadamu. Masya Allah. Ini hadis yang sahih, ya tuan-puan, di mana Nabi kata kat sini tuan-puan, bila kita perbanyakkan istighfar, bila kita istighfar, lalu kita sedekahkan istighfar kita itu, pahala itu kepada ibu bapa kita, maka pahala itu akan mengalir kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan menaikkan darjat mereka di dalam syurga. Lalu Allah SWT akan naikkan darjat mereka dalam syurga. Sebab itu, ya, orang soleh dalam syurga tanya, ya Allah, bagaimana aku dapat darjat ni, Allah? Allah kata apa? Darjat ni kau dapat sebab apa? Sebab anak kau sentiasa istighfar dan pahala itu disalurkan untuk kau. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesimpulannya dekat sini tuan-puan, apa yang ibu bapa kita buat, mereka tetap yang terbaik. Ya, apa yang ibu bapa kita buat, mereka tetap yang terbaik tuan-puan. Ya, walaupun kita ni ada harta yang banyak, walaupun kita ni ada PhD bertingkat-tingkat, ya, walaupun mak ayah kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun fakta yang mak ayah kita jelaskan kepada kita salah. Contoh, mak ayah kita kata 10 tambah 10 tu jawapan dia 10. Betul lah, cakap je lah betul. Ya mak, betul mak, mak betul. 10 tambah 10, 10 mak. Ya, bila ayah kita kata, ya, 50 tambah 1, jawapannya 10 nak. Betul ya, betul. 50 tambah 1 jawapannya, jawapannya apa? Jawapannya kata 10. Betul ya, betul. Ya, maksud kita, iyakan aja. Maksud kat sini tuan-puan, apa yang mak ayah kita buat, semuanya betul. Maksud kat sini tuan-puan, walaupun fakta yang mak ayah kita cakap salah, maka beralahlah kita. Maksud kat sini, beralahlah. Beralahlah sebagai seorang anak, banyakkan beralah dengan mak dan ayah kita. InsyaAllah tuan-puan, insyaAllah bila kita banyak beralah dengan mak ayah kita ni, hidup kita ni akan berkat. InsyaAllah hidup kita akan sentiasa berkat. InsyaAllah. Ya, tuan-puan mati oleh Allah, andai kata kita bina istana dan mahligai untuk ibu bapa kita, andai kata kita bagi 5 kilo emas kepada ibu bapa kita, andai kata kita gendong mereka untuk menunaikan haji dan umrah, andai kata kita minum air rendaman kaki mereka, belum tentu kita dapat membalas jasa mereka daripada gelapnya rahim kepada terangnya dunia ini. Allahu Akbar. Ya, kita ni tuan-puan tak dapat balas pun jasa mak dan ayah kita. Sebenarnya tak dapat pun kita nak balas jasa mereka. Lalu berbaktilah kepada mereka, berbuatlah kebaikan kepada mereka. Buatlah banyak kebaikan kepada mereka, banyaklah gembirakan hati mereka. InsyaAllah tuan-puan, betul Nabi kata, ya, redha Allah itu terletak kepada redha ibu bapa. Bila mak ayah kita redha kepada kita, insyaAllah hidup kita Allah akan berkat. Allah akan berkati hidup kita. Allah akan redha dengan setiap apa yang kita lakukan. Ya, sebab itu tuan-puan, bila kita ada lagi mak dan ayah, banyakkan minta doa daripada mak dan ayah kita. Ya, bagi contoh, kita ada mak lagi kan, kita minta mak,
Doakan saya, Mak. Doakan hidup saya bahagia di dunia dan akhirat, Mak. Doakan saya supaya saya menjadi anak yang soleha, supaya saya dapat berbakti kepada kedua ibu bapa, supaya rezeki saya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta doa daripada mak dan ayah kita. Ya, sebab apa tuan-puan, Nabi kata doa ibu bapa ni tak ada hijab tuan-puan. Ya, selagi kita ada kunci syurga, yakni selagi kita ada mak dan ayah kita, mohonlah, mintalah doa daripada mereka. Ya, mintalah doa daripada mereka. Ya, tuan-puan mati oleh Allah, ibu bapa orang yang Allah muliakan. Kasih ibu tidak pernah bertalak. Kasih ibu tidak ada eddahnya. Atas sebab itu, kita ini tidak ada hak langsung untuk kita merajuk kepada mereka, untuk kita berdendam kepada mereka. Kita tidak ada hak langsung untuk kita kecil hati dengan mereka. Lalu tuan-puan, mohonlah rahmat, ya, mohonlah rahmat kerana dua tangan ini, dua tangan yang ada pada mak dan ayah kita ini, ada tangan keramat yang boleh mendoakan kita. Doa ini tidak ada hijab, kata Nabi. Doa ini akan terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta mak ayah kita sentiasa doakan kita, insya-Allah. Lalu tuan-puan, akhir sekali tuan-puan, yang baik itu datang daripada Allah, ya, dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Ya, yang kurang itu datang daripada sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu dalam kuliah kita yang akan datang. Ya, insyaAllah kita akan bertemu pada kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan, ya, Allah panjangkan umur kita lagi. Allah murahkan rezeki kita, ya, pada pagi yang mulia ini, untuk kita hidup dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, saya itu tuan-puan, yang baik itu datang pada Allah dan kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.